Tuan Cha Kichin yang berhormat rasa. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya soalan ke-8 yang berkemungkinan besar soalan terakhir sebelum Parlimen dibubarkan. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Datuk Yang di-Pertua. Inisiatif Jelajah Keluarga Malaysia J ataupun kita sebut JAKM bagi tahun 2022 dirancang untuk diadakan di 13 buah negeri sebelum satu acara penutup di Putrajaya. Program JAKM ini adalah bertujuan untuk memastikan rakyat di semua peringkat dapat menghayati konsep keluarga Malaysia selain merupakan manifestasi kepada komitmen kerajaan dalam memenuhi kehendak dan keperluan rakyat. Selain itu, program ini turut menjadi platform kepada pelbagai acara yang telah memberikan impak positif daripada segi sosial dan ekonomi kepada orang ramai. Antara impak positif sosial seperti yang ditanya oleh Yang Berhormat untuk dari program JAKM ini adalah kemudahan yang disediakan untuk rakyat dalam berurusan dengan agensi-agensi kerajaan. Setakat September 2022, 9 siri JAKM telah diadakan dengan keseluruhan jumlah pengunjung yang telah direkodkan adalah seramai 500,983 orang. Kehadiran para pengunjung ini telah menyumbang kepada 447,238 transaksi di kaunter perkhidmatan kerajaan yang mengambil bahagian. Program ini turut memberi impak positif sosial dengan membantu orang ramai yang sedang mencari pekerjaan melalui slot jamin kerja keluarga Malaysia. Dalam usaha tersebut, seramai 20,545 orang pencari kerja telah mendaftar untuk proses tapisan dan temuduga dengan para majikan yang mengambil bahagian. Hasilnya, seramai 4,203 orang telah berjaya mendapat pekerjaan melalui program ini. Selain itu, JAKM telah memberikan impak positif ekonomi dengan membuka peluang kepada usahawan tempatan, industri kecil dan sederhana IKS di setiap negeri untuk memperagakan dan menjual produk mereka kepada para pengunjung. Seramai 1,337 orang usahawan telah menyertai program JAKM dengan merekodkan jumlah jualan termasuk potensi jualan bagi padanan perniagaan sebanyak 74,287,242.59 sen. Lanjutan daripada itu, dalam usaha kerajaan untuk membantu orang ramai meringankan beban kos sara hidup, program JAKM juga membawakan elemen jualan murah keluarga Malaysia. Jualan ini bertujuan untuk membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih murah daripada harga pasaran biasa. Para pengunjung telah membelanjakan sebanyak sejuta lebih semasa jualan ini, sekaligus menunjukkan bahawa orang ramai sangat berminat dan berpuas hati dengan elemen jualan murah keluarga Malaysia ini. Kerajaan turut memberikan sumbangan melalui Yayasan Keluarga Malaysia bagi keluarga yang kurang bernasib baik dan telah kehilangan ahli keluarga akibat daripada wabak COVID-19. Sehingga kini pihak kerajaan telah membantu seramai 339 buah keluarga dengan sumbangan berjumlah RM390,500. Perolehan untuk program JAKM ini dilaksanakan dengan melantik syarikat pengurus acara mengikut 6 zon, iaitu zon utara, zon selatan, zon pantai timur, zon tengah, zon Sabah dan zon Sarawak. Sehingga September 2022, hanya 3 zon sahaja yang telah selesai sepenuhnya pelaksanaan kesemua siri bagi zon berkenaan, iaitu zon Sabah, zon Sarawak dan zon tengah, masing-masing dengan hanya 1 siri saja bagi setiap zon tersebut. Akhir sekali, kos pelaksanaan bagi zon Sabah adalah sebanyak RM5,350,244, manakala bagi zon Sarawak adalah berjumlah RM5,375,158. Zon tengah pula iaitu bagi pelaksanaan JAKM Negeri Selangor telah membabitkan kos sebanyak RM5,278,789.40. Semua kos-kos yang dinyatakan ini termasuk SST ke atas kontrak yang dianugerahkan kepada semua syarikat terpilih. Manakala untuk kos pelaksanaan bagi zon pantai timur 3 siri, zon utara 4 siri dan zon selatan 3 siri hanya akan dimuktamadkan selepas kesemua siri JAKM bagi zon-zon berkenaan selesai dilaksanakan sepenuhnya. Terima kasih. Yang Berhormat Rasa, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang memberikan jawapan tersebut. Saya ingatkan Menteri sebab Menteri mungkin sibuk dengan pegawai khasnya tengah kemaskan pejabat. Jadi terima kasihlah pada orang Nogori yang jawab soalan daripada orang Nogori. Saya meneliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri.
Dikatakan zon Sabah, Sarawak dan Tengah masing-masing dengan satu siri. Belanja untuk satu siri itu 5 juta. Jadi kalau 13 siri maknanya 65 juta kalau kita puratakan, kita jumlahkan dengan nisbah yang sebegitu. Bagi saya, apakah ia merupakan siri ini memerlukan gimmick ataupun retorik untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum mengumumkan pembubaran parlimen. Kita masih ingat PM6 dulu ada satu Malaysia. Sekarang keluarga Malaysia dibawa PM9. Dan saya difahamkan Negeri Sembilan minggu ni, hujung minggu ni, lepas tu Melaka hujung minggu depan. Jadi apakah ia akan diumumkan pembubaran parlimen, tak kira hujan ke, tengkujuh ke, banjir ke, kalau selesai siri jelajah untuk JAKM ini. Dan mohon jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Rasah. Prerogatif untuk membubarkan ke parlimen terletak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya tidak mungkin tahu bila. Dan keduanya, Prerogatif terletak kepada Agong, Pada Agong lah. bukan kepada Perdana Menteri. Kena betulkan ini dalam Hansard Parlimen. Bukan kepada Bagan Datuk pun. ya, maaf. Sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hanya boleh memohon ataupun meminta. Berhormat, Kuasa saya secara di bawah telah perlembagaan di bawah diperkenankan Agong. oleh Yang Amat Okey. yang dulu Yang Maha Mulia Tuan Agong. Timbalan Menteri jawab. Ya. Bagi saya ataupun kalau kita lihat konsep keluarga Malaysia ini, Yang Berhormat amat peka mengenai kesengsaraan rakyat juga di Parlimen Yang Berhormat. Mereka telah melalui satu zaman gelap ketika COVID-19. Ini adalah usaha murni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk sampai ke semua tempat untuk meraihkan rakyat dan juga membantu rakyat secara terus dengan menyediakan semua agensi-agensi kerajaan yang terbabit di tempat-tempat tertentu. Macam di Negeri Sembilan akan ada kelainannya. Jadi ianya tidak ada kena-mengena dengan untuk mempromosikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab mesti ada satu lonjakan setelah kita mengalami zaman yang gelap untuk supaya rakyat itu dapat dibantu secara terus di negeri masing-masing yang berhormat. Dan pendekatan konsep keluarga Malaysia ini ia mempunyai 3 nilai atau prinsip utama yang berhormat sendiri maklum, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Dan semestinya Yang Amat Berhormat mahu perkara ini dikongsikan sehingga sampai ke dapur rakyat. Dan kalau kita mikirkan pasal perbelanjaan tadi Yang Berhormat, JAKM ini merupakan program yang dilaksanakan secara cost efektif dan banyak memberi kebaikan pada orang ramai melalui penyampaian perkhidmatan agensi kerajaan. Cuba Yang Berhormat bayangkan, ya, mungkin Yang Berhormat belum lagi pergi ke mana-mana JAKM. Saya telah pergi pada semua. Rakyat boleh terus berurusan dengan kaunter-kaunter kerajaan yang selalunya berada di Putrajaya. Ini kita bawa turun ke bawah sampai ke akar umbi. Dan mereka berhadapan dengan pegawai-pegawai yang tertentu. Dan selalunya ada pegawai-pegawai tertinggi yang hadir pada JAKM ini. Jadi dari segi nilai inklusiviti diterapkan di mana mereka memerlukan diberi bantuan. Nilai kebersamaan ditekankan Yang Berhormat. Dan kesemua 26 buah kementerian dan 5 menteri di Jabatan Perdana Menteri bersama-sama membantu rakyat dalam kesusahan serta nilai kesyukuran merupakan manifestasi kepada budaya tolong-menolong dalam keluarga Malaysia ini. Terima kasih. Terima kasih. Jempol. Yang Berhormat jempol. Terima kasih Speaker. Saya sini juga saya maklumkan bahawa JKM akan peringkat Negeri Sembilan akan bermula 7 sampai 9 Rasah. Jadi kalau kata Rasah tadi sesuai untuk pembubaran, dijempol lah yang paling tepat untuk last program sebelum pembubaran. Jadi apa yang saya lihat untuk program ini dijempol akan diadakan, tetapi dalam soal menambah baik, banyak tadi disebut sambutan rakyat dalam soal pemulihan ekonomi, ramai peniaga dibawa bersama. Jadi dalam soal pungutan ataupun hasilnya, masih saya katakan ianya boleh ditambah baik. Jadi apakah penambahbaikan yang perlu difikirkan oleh kerajaan? Dia tidak boleh menggunakan model yang sama.
Kita tahu strategi kita, mereka kata ini adalah tak baik. Yang baiknya lagu penyamun kata mereka. Lagu penyamun rakyat tak dapat apa-apa. Bila jelajah inspirasi keluarga Malaysia, peluang tu banyak. Inilah yang dimainkan oleh sebelah sana, lagu penyamun yang disajikan oleh rakyat tetapi bukan jualan murah untuk rakyat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang berhormat semua. Okey, program JAKM ini sentiasa melalui banyak penambahbaikan kalau kita pergi ke negeri seterusnya. Kerana mesti mengambil keunikan dan kelainan yang ada pada negeri tersebut. Dan ia tidak langsung ditinggalkan negeri-negeri pembangkang. Ia tetap menjadi satu aliran di dalam keluarga Malaysia ini. Dan program JAKM ini telah menetapkan pelantikan 1 atau 2 kementerian yang berhormat supaya ada kementerian peneraju di setiap siri jelajah dan bagi membantu menentukan kandungan pameran serta pengisian program supaya setiap siri JAKM mempunyai kelainan yang menarik orang ramai untuk hadir. Oleh kerana kita akan bertemu di Jempol, di dataran Seri Jempol daripada 7 bulan Oktober ke 9 bulan Oktober, saya juga menjemput Yang Berhormat Rasah, jemput datang dan juga Yang Berhormat Seremban, dan kalau boleh kalau Yang Berhormat yang berdekatan silakan kita berjumpa di sana. Bagi JAKM Negeri Sembilan, Kementerian Kesihatan telah dilantik sebagai Kementerian Peneraju. Oleh yang demikian, antara kelainan pengisian program di Negeri Sembilan adalah kandungan khusus dibawa oleh kementerian tersebut seperti pameran hospital futuristik Yang Berhormat. Selain acara-acara berkaitan dengan agenda nasional Malaysia Sihat seperti Info Sihat, Farmazania, Main Peranan, Doktor Gigi dan kuis kesihatan. Selain itu, kenduri sekampung. Ini mungkin usaha baik Yang Berhormat. Semasa JAKM Negeri Sembilan turut dirancang melibatkan 20,000 pengunjung, insya-Allah. Dan pengisian lebih pelbagai seperti pembukaan reruai, perkhidmatan agensi kerajaan selain menekankan elemen tempatan yang unik kepada Jempol dan Negeri Sembilan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebelah sini ada soalan? Jika tidak, saya ke sini. Tidak ada soalan dan tamatlah masa untuk soalan.